A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati lagi majlis kita pada malam ini, bersama kita mulakan dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى صحابته وآل بيته وعلى من تحبهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Orang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan-perkataan yang benar, perkataan yang baik. Nescaya Allah akan mengelokkan amalan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Barang sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Subhanallahul azim. Yang saya hormati Ustaz Ghani, penimam kita, seluruh kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, ibu-ibu ayah dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama seperti biasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan inayahnya serta taufik dan hidayahnya pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita. Allah Subhanahu wa taala lapangkan masa kita. Allah Subhanahu wa taala sihatkan tubuh badan kita, roh dan fizikal kita. Alhamdulillah kita sama-sama dapat sampai ke rumah Allah ini. Syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk terus istiqamah hadir ke masjid, solat berjemaah, kemudian istiqamah untuk terus berada dalam majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan semua yang kita buat itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya saya nak minta maaf lah. Pada 2 minggu tak ada. Minggu yang tu di Sabah. Minggu lepas dia demam dan sakit tekak. Hampir kat seminggu kan. Hari saya balik daripada Sabah hari Rabu sebelum ada Rasul tu, macam dah okey sikit tekak. Kemudian tengok anak-anak minum ais tu dia teringin kan. Dia teringin. Jadi kita pun minum juga kan. Minum balik tu hari Sabtu, hari Ahad tu dia kena balik. Dia kena balik kan, habis diflam, habis urik, macam-macam libat kan.
Dan ada sedikit demam. Demam tu dia makan juga lah demam tu. Dia tak berapa panas tapi dia tak berapa sedap badan. Tak tahu lah, mungkin cuaca kan. Gua kadang makan udang sana banyak kan. Makan seafood dia. Ada memang cuaca lah. Nah ini pun cuaca pun panas kan. Sekejap ni sebelah Melaka ni era dia panas dan jerebu. Kita tak hujan tapi sebelah Kuala Lumpur dekat dengan kita hujan lebat sehingga banjir kan. Tak apa insyaAllah. Kita pakai jaga kesihatan lah. Tadi saya keluar tadi pergi PJ pagi tadi pukul 12 tengok apa nama temperature dalam kereta tu 39. Kereta parking lah, kita gerak sikit dia turun dah 36, 37. Tu pun dikira panas. Kira panas. Jadi kita sama-sama lah jaga kesihatan. Apa nama keadaan cuaca yang agak berjerebu ni. Tapi alhamdulillah apapun cuaca kita dapat sampai ke masjid ni, syukur, alhamdulillah. Dan sementara yang saya ingat ni, hari ni kalau tuan-tuan maklum tengok TV, ada berlaku peristiwa yang agak besar juga kan, ada dunia Islam kan, negara Islam, betul kan? Palestin sekarang ni sedang berperang, sedang bergolak kan? Jadi kita ni jauh, kita nak pergi perang, nak angkat senjata, mungkin tidak akut kita ni kat sini kan. Apa yang kita boleh mampu buat, kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestin sana, para mujahidin yang sedang menentang dan melawan Zionis Israel. Bacalah doa kan, Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Ya, kalau tak boleh bahasa Arab, boleh bahasa Melayu. Itu yang kita mampu setakat ni. Dan alhamdulillah kita boleh beribadat dengan tenang, tapi saudara seagama dengan kita di sana dalam keadaan ketakutan kan. Bukan sahaja ni, semua tak kira lah, orang tua, dewasa, kanak-kanak, orang perempuan sedang dalam ketakutan kan. Jadi tugas kita sebagai tanda solidariti kita, sebagai tanda simpati kita kepada saudara seagama dengan kita di Malaysia ni, paling kuat kita banyak berdoalah untuk mereka. Kalau ada tabung-tabung lalu kutipan-kutipan sumbangan untuk Palestin, sama-samalah. Kalau tak banyak, kita bagilah sedikit bagi membantu saudara-saudara kita di sana. Kita mungkin sini beras kita mungkin kurang, beras kita mahal, tapi di sana tu bertarung dengan nyawa, dibanyakkan berdoa insyaAllah. Masalah saya nak siapkan diri saya sendiri. Takut nanti lah di hari akhirat kelak, apabila Allah tanya ketika mana saudara seagama dengan kamu diuji, apa yang kamu buat, apa peranan kamu kan. Takut kita tak dapat jawab kan? Jadi kita kena cakna lah dengan apa yang berlaku dalam dunia Islam ni kan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin kan, Allahumma ansuril mujahidin di Palestin khusus kan. Setakat ni belum ada arahan keluar lagi qunut nazilah kan. Kalau kita nak buat sendiri, nak buat kan, solat apa tu kita boleh buat sendiri kan. Bacalah doa qunut nazilah kan. Kenapa qunut nazilah kan? Kita baca dia ingat. Allahumma hadini fi man hadait. Itu qunut subuh. Lepas subuh tu boleh juga sambung sikit. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Itulah sama kita baca insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak ambil kesempatan ini juga untuk bertanya kepada tuan-tuan masjid. Ada dua program besar
Saya tak berkesempatan untuk hadir ya. Yang pertama, sambutan untuk Rasul. Kita jemput, saya tengok live lah yang Azmi buat tu. Nama Ustaz Ilyas. Ustaz Ilyas. Ustaz Ilyas tu muka macam saya, tak tahu lah. Orang lah katakan, saya tengok dia handsome lagi lah. Dia banyak lah kerjaan lagi lah. Dan dia macam saya. Mungkin cara cakap pun logat sebelah utara sana kan. Tapi dia lagi banyak ilmu banyak sebagainya. Alhamdulillah. Kemudian kita ada sambutan 100 tahun masjid kita. Yang boleh 100 tahun. Jadi kita berdoa mudah-mudahan segala jasa orang tua kita yang dahulu yang mengasaskan, yang membuka, yang mengimarahkan masjid kita ni yang selama 100 tahun ini. Pertama kita minta mereka semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, mudah-mudahan segala dosa-dosa mereka, kelemahan mereka Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan bagi yang dah meninggal lah kan. Yang tak meninggal pun kita minta Allah ampunkan juga dosa. Hari ini kita dapat duduk ini pun adalah hasil usaha daripada orang yang dahulu. Kita cuma menyambung dengan mengimarahkan masjid ni. Dan semua saya ingat saling ada sumbangannya kan, ada sumbangan kan, dari segi tuan-tuan pengurusi, imam, bilal kan. Kalau ada pengurusi, ada imam, ada bilal, makmum tak ada pun tak jadi lah kan. Ada makmum, kami semua pakai takut tak jadi imam pun tak jadi kan. Jadi semua tu ada fungsi dan peranan masing-masing. Mudah-mudahan semualah ada yang telah kembali ke rahmatullah ataupun yang belum, yang sedang masih hidup, semoga semuanya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang kita sudah maklumlah, orang yang mengimarahkan masjid ini sesungguhnya banyak kelebihan-kelebihan yang disebut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi alhamdulillah dengan tanya kepada tuan-tuan masjid. Mudah-mudahan masjid kita ni menjadi lebih makmur kan, khususnya dari segi program, dari segi jamaah masalah jamaah dan sebagainya. Baik, kita ada yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung bacaan kitab kita Adabul Mufrad susunan Imam Bukhari. Ingat bab yang ke 133 kan, betul? 130. Bab 130. 130 kita macam dah baca. Saya tak ada. Okey. 133. Saya pun kadang tak ingat. Balik buka video tengok balik kan kat mana berhenti. Baik, insya-Allah bersama bab 100 yang ke bab 133. Iaitu bab Bismillahirrahmanirrahim, bab al-mizah. Bab pada menyatakan bergurau, tentang bergurau. Bab ni pun kita dah biasa baca kan, taklah susah, cuma kita sekadar peringatan je lah. Kita baca hadis Nabi SAW. Ceramah Muhammad Rasul baru ni Ustaz Ilyas cerita tentang apa? Ya ni banyak sangat kan. Dia macam-macam. Saya ada orang panggil ceramah Muhammad Rasul. Kata saya ni ceramah tak berapa pandai. Kalau saya baca buku macam kitab ni boleh lah kan. Ceramah tak berapa pandai. Tapi dia macam-macam lah Muhammad Rasul ni. Ada orang dia cerita tentang sejarah hidup Nabi kan, daripada Nabi mula-mula lahir sampailah nanti menjadi Rasul kan. Ada orang diambil daripada salah satu sudut je, bab ekonomi, bagaimana Rasulullah SAW sudut ekonomi. Dia syarah bab tu je 1 jam dia ceramah. Ada yang ceramah Muhammad Rasul ni dia cerita tentang bagaimana Nabi SAW mendidik anak-anak
Kan 1 jam setengah tu cerita bab tu saja. Kan? Kalau pemimpin ni cerita bab politik, ambil dari bagaimana Nabi SAW dalam takdir. Jadi macam-macam. Tak apalah. Yang penting kita baca malam ni juga berkait dengan Nabi SAW juga. Nabi innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Itu antara tujuan kan Nabi diutuskan Nabi kepada kita manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi bila kita baca adab al-Quran ni memang banyak riwayat-riwayat hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan termasuk juga kita berkait dengan Maulid Rasul juga. Baik, bab al-mizah, bab pada menyatakan tentang bergurau. Hadis yang ke-264, hadis marfu', hadis ini hadis sahih. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Isma'il qala haddatsana Ayyub an Abi Qilabah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'd nisa'i wa ma'hunna Sulaim faqala ya Anjasha ruwaida sawqaka bil qawarir. Qala Abu Qilabah fatakallama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin law takallama biha ba'dukum la'ubtumuha alaihi qawluhu sawqaka bil qawarir atau kama qala. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Nabi SAW telah mengunjungi sebahagian isteri-isteri baginda Nabi SAW dan bersama mereka ialah Ummu Sulaim. Maka baginda SAW telah bersabda, wahai Anjashah, perlahan-lahanlah menuntun gelas-gelas kaca. Abu Qilabah berkata, maka Nabi SAW berbicara dengan perkataan, sekiranya sebahagian saudara kalian berbicara, maka nescaya kalian merasa beban yang berat atas orang itu. Dengan sabda Nabi SAW, perlahan-lahanlah engkau menuntun gelas-gelas kaca. Baik, kita tengok syarah yang ditulis oleh penyusun ya. Dalam riwayat ini ada satu perkataan ruwaida. Ruwaida ni bermaksud perlahan dan berlaku lembutlah. Qadhi Iyad berkata ruwaida ni perlahan dengan fathah sebagai sifat untuk kata yang dihapuskan oleh kalimah secara lengkapnya. Sawqa ruwaida, tuntunlah dengan perlahan. Ataupun ahadun hadwa ruwaida, dendangkanlah, maknanya bercakaplah dengan perlahan-lahan. Tuntunlah dengan perlahan membawa maksud berlaku lembutlah terhadap kaum perempuan. Ini nak cerita tentang sikap Nabi SAW. Nabi menunjukkan contoh kepada kita bila kita bercakap dengan orang perempuan, bila kita berusaha dengan orang perempuan ni, maksudnya seolah-olah dia tasbih perempuan, kita bawa bekas tu kan, perlahan bawa bekas kaca ni supaya apa? Supaya dia tak jatuh, supaya dia tak melanggar, supaya dia tak pecah. Kena berhati-hati. Sebab apa? Sebab orang-orang kita boleh bergurau, tapi kalau kita salah bergurau, dia akan mudah terasa. Sebab tu tak kena berhati-hati. Berhati-hati. Kalau kita bergurau perempuan ni kena berhati-hati. Sebab tu disebut perkataan al-qawarir berbentuk jamak dari perkataan qarurah, iaitu kaca. Dan kaca disebut qarurah kerana ia diambil daripada kata istiqara. Artinya telah menjadi kebiasaan menjadikannya sebagai tempat minum. Gelas kaca tu kan. Jadi bila bercakap, bila kita bergurau dengan orang perempuan ni, kena hati-hati supaya dia tak terasa hati. Umpamakan kalau kita bawa gelas, kena hati-hatilah. Kalau terlanggar, kalau terjatuh, dia akan pecah.
Kadang-kadang ada juga kita ni kan gurau kasar, tak tengok, tak jenis yang ni tak tengok orang ni, dia tak faham. Ada orang lelaki mungkin dia lain sikit, kita gurau kasar, gurau ni dia mungkin boleh terima. Tapi kalau orang perempuan, kalau tersilap gurau, dia boleh terasa hati. So kena berhati-hatilah dalam bergurau tu. Apa yang orang perempuan tak boleh gurau? Orang nak kahwin lain ke contoh kan, tak boleh. Ataupun kita nampak orang lain lawa, cantik, kita kadang niat nak gurau kat suka je. Tapi benda tu sesuai bulan, dia boleh jadi bergaduh. Saya ada pengalaman juga sikit. Itu cerita saya masih sembang je kan, tak ada niat apa-apa, tapi dia terasa. Jadi kena hati-hati. Itu juga akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Maksud tu perlahan-lahan engkau menuntun gelas-gelas kaca tu. Baik, hadis yang ke-265. Hadis ni hanya terhadap sahih li ghairihi. Ya, ada hadis hasan yang banyak kan cerita tentang ni, sudah naik taraf dari sahih li ghairihi. Haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsani Al-Lais qala haddatsani 'an Ajlan 'an abihi aw Sa'id 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah innaka tuda'ibuna qala inni la aqulu illa haqqan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata para sahabat, wahai Rasulullah, sesungguhnya apakah engkau bergurau dengan kami? Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak akan berkata kecuali perkataan yang benar. Apa maksud ayat ni? Nabi SAW dalam bergurau pun dia akan cakap benda yang benar. Ni yang ditunjuk oleh Nabi SAW, sikap Nabi. Jadi kita ambillah pengajaran ni. Sebab kalau kita lihat ada juga kecenderungan orang ni, kadang dia suka gurau tu, dia nak membohong, dia nak mengata orang, dia nak mempersendakan orang. Ada banyak lah kan, banyak supaya nak suruh orang ketawa tu, sehingga kan bohong, nipu, pokok tambah dan sebagainya. Cerita tu sikit je, tapi punyalah nak bagi, nak gurau tu, nak bagi nampak dia seronok tu, sehingga kan berbohong. Bohong. Tapi Nabi SAW tidak begitu. Nabi dalam bergurau pun benar. Nanti kita akan jumpa cerita bagaimana Nabi bergurau tentang anak unta kan, ingat kan? Anak unta. Ada riwayat yang banyak. Imam Bukhari bawa dalam kitab ni. Baik. Jadi kalau kita nak gurau, katalah, cakaplah dengan perkataan yang benar. Hadis yang ke-266. Hadis ini hadis mauquf, riwayat ini sahih. Haddatsana Sadaqah qala akhbarana Mu'tamir an Habib Abi Muhammad an Bakr bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatabadahuna bil bittih fa idza kanat al haqa'iq kanu umur rijal atau kama qala. Daripada Bakar Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, adalah para sahabat Nabi SAW pernah saling melempar buah tu. Kita boleh juga kan? Balilah apa-apa. Namun apabila masalah yang dihadapi oleh mereka ini perkara penting, mereka adalah lelaki sejati, mereka adalah tokoh. Maksudnya apa? Bila bab yang kecil-kecil itu okey, boleh gurau. Tapi bila masuk hal-hal yang berkaitan dengan benda-benda yang penting, berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan dasar, berkaitan dengan yang besar-besar ni, kan, mereka akan jadi serius. Tidak bohong bergurau benda-benda yang penting-penting, yang besar-besar.
Maksudnya para sahabat Nabi saling bergurau. Namun apabila mereka dihadapkan pada perkara-perkara penting, mereka ni akan menjadi serius. Tak gurau lah benda-benda penting ni, kan? Jadi kita pun dengan apa pengajaran syarikat daripada riwayat ni, jangan kita kena lihat. Nak buat gurau ni kena tengok juga apa perkara tersebut, kan? Di mana yang kita sedia maklum, contoh cerai, kan? Itu jangan, tak boleh nak buat gurau. Buat talak ni tak boleh nak gurau, sebab itu benda-benda yang penting. Okey, baik. Hadis yang ke-267. Ini hadis marfu'. Dalam syarah kita lain disebut sanad dia mursal. Hadatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Umar bin Sa'id bin Abi Husayn an ibni Abi Mulaikah radhiyallahu anhu qala mazahat Aisyah radhiyallahu anha 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ummuha ya Rasulullah ba'du du'abati hadzal hayy min kinanah qala Nabi bal ba'du mazhina hadzal hayy atau kama qala. Daripada Abu Mulaikah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata Aisyah radhiyallahu anha telah bergurau di sisi Rasulullah. Maka telah berkata ibu kepada Aisyah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sebagian gurau dari kampung ini dari Kinanah. Nabi SAW bersabda, ya, bahkan sebahagian gurauan kami dari perkampungan ini. Ada benda-benda yang masyarakat kita ni dia ada satu gurau-gurau paling tak apa, tempat kawasan kampung tu dia tu ada. Jadi tidak ada masalah. Okay. Boleh. Ada special tempat kita yang ini gurau. Kalau kat tempat lain tempat ni ada. Kalau kat kampung saya dulu, saya ingat masa saya kecil-kecil dulu, kalau waktu kenduri kan, orang yang duduk tukang masak kan, kita panggil gedehong kan, sini kita panggil apa? Tempat kan dulu bukan gotong royong kan, orang buat kenduri gotong royong, masak nasi, masak lauk semua sama. Hari ni orang tak apa nampak dah, tak apa dah kuang kan, dah kuang. Kita akan nampak bagaimana orang kampung dia masa tu banyak gurau kan. Orang tu ambil air, dimasuk jari dia, dikacau kan. Gurau. Mungkin tempat lain tak boleh tu. Kawasan tu ada. Jadi kalau boleh diterima dan tidak melanggar apa? Tidak melanggar syarak, tidak berdosa, maka dibolehkan gurau macam ni. Kampung kita ni ada yang pelik-pelik tak? Melawak gurau senda yang tak sama macam tempat lain kan? Sembunyi kasut kan? Dia gurau orang tu dia gurau cara orang tu. Budak-budak cara budak-budak. Dia waktu-waktu macam tu lah, waktu-waktu hari tu. Saya ingat lah dulu ni. Baik. Itu riwayat dari Hasan Al-Qambu kan. Kemudian hadis yang ke-268. Ini di sahih. Haddatsana Muhammad bin Sabah qala haddatsana Khalid wa ibn Abdullah an Humayd At-Tawil an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahmiluhu faqala ana hamiluka ala waladi naqah. Qala ya Rasulullah wa ma asna'u bi waladi naqah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hal talidul ibila illa an-nuq. Atau kama qala. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau telah berkata telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu meminta agar Rasulullah memboncengkannya. Seorang lelaki datang kepada Nabi, minta Nabi bawalah buat apa? Nak tumpang. Lalu Nabi SAW telah bersabda, aku membawamu di atas anak unta betina. Orang itu berkata, wahai Rasulullah,
apa yang dapat aku perbuat terhadap anak unta betina. Lalu Rasulullah menjawab, tidakkah unta hanya melahirkan anak unta? Dia Nabi bergurau. Dia tu nak buat apa kan? Macam mana nak naik anak? Kan? Anak unta. Tapi maksud Nabi tu bukanlah anak yang kecil. Setiap unta tu dia dilahirkan daripada ibu dia. Macam kita lah kan? Kita semua ni asalnya daripada kecil dilahirkan sampailah sekarang ni. Umur kita dewasa ni. Sama je. Tu cara Nabi bergurau. Maksudnya anak unta tu bukan bermaksud unta yang kecil. Unta biasa, unta yang dah dewasa. Dulu dia pun menjadi apa? Ada ibu yang melahirkan. Buat tu cara Nabi bergurau. Adakah Nabi bergurau benda yang tak betul? Nabi bergurau benda yang betul. Benda yang betul. Jadi kalau kita baca kisah dalam banyaklah riwayat ni disebut tentang ni. Ini apa lagi kalau yang gurau Nabi ni? Kisah seorang wanita yang tua datang jumpa Nabi. Kan Nabi kata dah masuk syurga. Nabi kata kat syurga ni tak ada orang tua, semua orang muda-muda. Riwayat tu pun kita boleh dengar kan. Itu juga contoh riwayat yang Nabi SAW bergurau. Baik, itulah sedikit tazkirah kita berkaitan dengan bab tentang bergurau. Dia bergurau ni penting kan? Dia kalau serius sangat ni pun tak elok juga. Tapi kalau berlebihan pun, lebih-lebih pun tak elok juga. Sedang-sedang sajalah. Kadang-kadang kita buat kerja penat, kita tengok kawan-kawan kita melawak gurau sikit kan, hilang penat tu. Sama juga, bukan ada kawan-kawan, kita balik duduk dalam rumah kan, jumpa anak isteri, kenal anak kita pun kecil dia dah pandai gurau. Kita yang balik-balik penat-penat ni, tengok anak-anak kita gurau, kita dia hilang penat. Kita pun sama lah, kena macam tu. Dia bergurau ni ulama sebenarnya sebut kan, dia umpama apa? Dia umpama garam. Umpama garam. Kalau tak ada power tak sedap. Tapi kalau terlebih tak boleh makan tak masih. Macam itulah. Itu gurau sedap. Dia umpama garam. Kalau marah pula umpama apa? Umpama api di dapur. Ini ulama nak sebut kan. Maksudnya kalau tak ada, tak masak nasi, tak masak lauk. Tapi kalau lebih marah ni, dia terbakar, dia hangus. Juga ada lagi umpama antara marah dan juga gurau sedar. Baik, bab 134. Baca jalan ni semua ulang kaji je ni kan, bukan benda baru kan, lebih tazkirah ni. Bab al-mizah ma'as-sabi. Yang ni cerita pasal gurau dengan budak-budak. Hadis yang ke-269 hadis sahih. Memang kalau cerita Nabi SAW gurau dengan budak-budak ni lah riwayat yang selalu dibawa lah. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Abu Tayyah qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu kana Nabi SAW la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir ya Aba Umair ma fa'ala al-Nughayr. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi SAW bergaul dengan kami dengan lemah lembut, sehingga baginda Nabi SAW bersabda kepada saudaraku yang masih kecil, yang bercakap dengan kecil, wahai Abu Umair, apakah yang dilakukan oleh burung pipit? Ini burung disebut Nughayr. Nughayr. Okay, Abu Umair ni, tengok dia syarah di bawah sikit. Abu Umair adalah kunyah, yakni gelaran, nama panggilan bagi Hafs bin Zaid bin Sah al-Ansari. Masa ni dia kecil lah,
Masa dia kecil tu Nabi panggil dia, ya wahai Abu Umair. Beliau adalah saudara seibu dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan ibu mereka adalah Ummu Sulaim binti Malham radhiyallahu anha. Dia telah wafat sewaktu masih kecil, di masa Nabi SAW masih lagi hidup. Jadi Nabi bergurau dengan apa nama budak kecil ni, apa nama, Abu Umair. Abu Umair ni masa ni dia tengah sedih sebab burung dia tu mati. Jadi bila ditegur oleh Nabi SAW, dia rasa seronok, rasa gembira. Sebab tu dalam syarah hadis ni disebut, dia balik, dia jumpa dengan keluarga dia, dia menceritakan Nabi SAW tegur dia. Tegur dia. Jadi bila Nabi tegur tu, dia rasa seronok, dia rasa kesedihan dia sebabkan burung yang mati tu hilanglah. Sedap sebab apa? Sebab Nabi tegur. Selain daripada itu, apa yang kita boleh dapat juga daripada riwayat ini, kita boleh panggil budak-budak ni dengan gelaran. Sayang, apa kita panggil kan? Anak manja ke, panggillah panggilan-panggilan yang menunjukkan kita panggil nama dia, kita panggil gelaran-gelaran. Apa kita panggil? Kita panggil anak, halo, kan? Comel, kita boleh panggil gelaran-gelaran gitu dengan anak-anak kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan anak-anak ni kita dengan serius kan? Kita ada masa kita kena bergurau juga dengan mereka. Sehingga ini pun kita biasa buat lah, yang ada kat sini semua faham kan, insyaAllah. Ini kadang kita dengan budak-budak pun terlampau serius. Serius juga bagi salam kat kita, muka kelas serius je kan. Gurau-gurau budak-budak. Baik, kemudian di bawah bab ini juga ada satu lagi riwayat, iaitu hadis yang ke-270. Ini hadis sahih. Haddatsana Ibnu Salam qala haddatsana Waqi' an Muawiyah bin Abi Muzarrid an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadi al-Hasan al-Husain radhiyallahu anhuma summa wada'a qadamayhi ala qadamayhi summa qala taraqa, atau kama qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah meraih tangan cucu dia, Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Kemudian baginda Nabi SAW telah meletakkan kedua kakinya, yakni kedua kaki Hasan dan Husain, di atas kedua kaki baginda Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, naiklah. Nampak tak dia? Ya, letak kaki dia tu, letak atas kaki kita kan. Kemudian suruh kita angkatlah, naik. Jadi kita buat dengan ni lah, dengan anak kita, dengan cucu kita. Itu tanda Nabi SAW sikap yang ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada kanak-kanak, kepada budak-budak. Itu satu cara lah, banyak lagi cara boleh kan. Baik, habis bab 134. Kita tengok bab 135. Bab husnul khuluq, bab pada menyatakan akhlak yang baik. Ini pun taklah susah, tak ada sangat. Cuma orang kata apa, sebagai peringatan lah. Bab pada menyatakan akhlak yang baik. Hadis yang ke-270. Hadis ini hadis marfu', taraf hadis sahih. Haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah an Qasim bin Abi Bazzah qala sami'tu Atha al-Kaykharani an Ummi Darda an Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in fil mizan asqalu min husnil khuluq. Pendek dia riwayat ni, tapi besar maksud dia. Kata Nabi apa? Ma min syai'in fil mizan asqalu min husnil khuluq. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW,
Dia kata apa? Tidak ada sesuatu di dalam timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Dan kita pun tahu tentang apa? Mizan. Apa mizan? Timbangan. Semua kita akan lalui proses mizan ini, timbangan ini. Pada hari kiamat kelak, semua amalan manusia akan dijelmakan dalam bentuk jirim, ya, dan akan diletakkan di atas mizan dan akan ditimbang. Salah satu timbangan yang menjadi berat adalah, kata Nabi berdasarkan pada riwayat ini, akhlak yang baik. Kalau atas muka bumi ini kita memang sangat menjaga dari sudut akhlak, kan, perkataan kita jaga, tindakan kita, perbuatan kita dan sebagainya, sangat kita jaga. InsyaAllah di hari kiamat kelak, dalam proses mizan itu InsyaAllah berat kebaikan timbangan kita itu. Sebab firman Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan mizan ini. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tad'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibina. Yang bermaksud, dan ingatlah, kata Allah, kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amalan makhluk pada hari kiamat. Maka tidak ada sesiapa pun yang akan dizalimi, akan teraniaya walaupun sedikit. Maksudnya apa saja yang kita buat di atas muka bumi ini, semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak akan dizalimi. Contohlah, kita amalan kita banyak, baikkan kita banyak, kan, akan dinilai banyak, tidak akan jadi kurang. Dan jika amalan itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya, kata Allah, kami akan mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai penghitung. Ini berkait dengan al-mizan. Dalam sesama muslim lagi, dalam surah Al-Mu'minun ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Sesiapa yang berat timbangan amal baiknya, maka itulah orang-orang yang berjaya. Ayat yang ke-103, Allah bagi juga peringatan, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan sesiapa yang ringan timbangan amal solehnya, amal baiknya, maka mereka lah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, dan kata Allah, mereka akan kekal di dalam neraka Jahannam. Jadi salah satu, berdasarkan kepada hadis yang kita baca dalam kitab Al-Quran ini, salah satu nak bagi timbangan amal soleh kita berat pada hari kiamat nanti, jadilah orang-orang yang berakhlak baik, berakhlak mulia. Dengan kita pandang rendah, kan, berkaitan dengan akhlak ini, sebab dia merupakan salah satu amal yang akan menjadi timbangan berat kebaikan pada hari kiamat kelak. Jadi insyaAllah kita baca tentang hadis-hadis berkaitan dengan adab pada akhlak. Mudah-mudahan kita sama-sama menjadi orang yang baik, orang yang berakhlak mulia, insyaAllah. Baik, cukup sekadar itu, insyaAllah. Nanti kita akan sambung. Ada 2, 3, 4 hadis lagi di bawah tajuk husnul khuluq, menyatakan akhlak baik ini. Wallahu a'lam, yang baik daripada Allah, yang lemah dan kuat itu semua tadi diri sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.